Slide sebelum ini menceritakan peristiwa dalam kitar haid secara ringkas. Maksudnya tidak melibatkan apa-apa perubahan hormon ataupun penjelasan hormon. Jadi untuk slide ini, kita akan bincang lebih dalam tentang peranan hormon. Oke. Kamu kena ingat balik, kitar haid ini kita kena tengok dalam dua aspek, dua tempat, yaitu dalam ovary. Oke, seperti yang ditunjukkan dalam slide ini. Ini. Dan seterusnya, apa yang berlaku pada endometrium ataupun dinding uterus. Oke. Jadi kamu kena kenal lukisan ini seperti bukit, tetapi yang sebenarnya adalah dinding uterus. Oke. Seterusnya, hormon yang terlibat, ingat lagi tak? Ada 4 kan? Estrogen, progesteron dengan LH dan FSH. Jadi untuk slide ini cikgu akan guna terma LH dan FSH lah. Oke. Jadi kita tambah lagi 2 graf, yaitu aras perubahan hormon. Oke, untuk hormon yang pertama kita tengok mungkin pituitary, yaitu hormon LH dan juga FSH, dan juga aras hormon ovary. Hormon yang terlibat adalah estrogen dan juga progesteron. Oke. Teruskan apa yang berlaku pada hari pertama sehingga hari kelima. Ini ya, nombor hari pertama sehingga hari kelima. Kalau kita lihat saja pada lukisan dinding endometrium, kita boleh nampak yang berlakunya kemerosotan dinding endometrium dan juga berlakunya haid. Oke. Jadi hari pertama sehingga hari kelima, kita boleh lihat dua hormon FSH dan juga estrogen. Pada waktu ini FSH, yaitu hormon perangsang folikel, meningkat. Oke, kita lihat pada bawah, meningkat karena untuk perkembangan folikel. Ini. Oke, manakala estrogen masih lagi dalam keadaan yang berkepekatan rendah, tetapi kalau kamu lihat di sini dia akan meningkat. Jadi kita tengok apakah tujuan peningkatan estrogen selepas hari kelima ataupun selepas haid. Oke. Hormon LH dalam kepekatan yang rendah, begitu juga dengan progesteron. Oke, penjelasan. Boleh lihat di sini berlaku haid, FSH dirembeskan untuk perkembangan sel folikel, kepekatan hormon estrogen, progesteron, dan LH kekal rendah. Oke, hari ke-6 sehingga hari ke-13, yaitu bermula daripada di sini sehinggalah hari ke-13. Oke, berlakunya peningkatan hormon estrogen. Kenapa? Karena estrogen ini bertujuan untuk memulihkan dan menebalkan dinding uterus. Jadi estrogen akan merencatkan rembesan FSH. Kalau kamu tengok di sini FSH ini semakin menurun. Oke. Jadi kita tengok tadi baru saja progesteron semakin meningkat. Oke, menjelang hari ke-14. Ini hari ke-14. Jadi hari ke-14 ini adalah hari yang khusus, yaitu berlaku pengovulan. Kepekatan hormon estrogen semakin meningkat. Oke, kita tengok nih. Oke, menjelang hari ke-14 lah. Ini untuk merangsangkan kelenjar pituitary untuk merembeskan LH untuk pengovulan. Jadi estrogen ini akan merangsangkan LH dirembeskan dengan kepekatan yang tinggi menjelang 14, hari ke-14. Ingat lagi, LH ini bertujuan untuk pengovulan. Oke. Selepas pengovulan, estrogen semakin menurun. Oke, pada waktu ini FSH juga dalam keadaan kepekatan yang rendah. Oke, kita teruskan pula hari ke-15 sehinggalah hari ke-24, yaitu selepas pengovulan. Di sini hari ke-15 sehinggalah 24. Jadi kita boleh tengok daripada gambar raja, dinding endometrium masih lagi dalam keadaan yang tebal.
Oke, jadi kita tengok aras perubahan hormon pula. Oke, pada waktu ini LH sudah mainkan peranannya pada hari ke-14, jadi dia akan turun. Oke, begitu juga dengan FSH dalam keadaan pekatan yang rendah, manakala progesteron dalam kepekatan yang tinggi. Selepas ovulasi, estrogen pula dalam kepekatan yang rendah. Jadi kita tengok penjelasan. Kepekatan progesteron meningkat untuk penebalan endometrium dan pembentukan tisu dan salur darah bagi tujuan penempalan fetus ke dinding uterus. Oke, dirangsang oleh kehadiran korpus luteum. Oke, jadi kita tengok balik dalam aras perubahan hormon, kita tengok apa yang terjadi pada dinding. Pada masa yang sama, kita tengok apa yang terjadi pada ovari. Waktu ini korpus luteum pula merangsang progesteron untuk terus dirembes dan juga bertujuan untuk penebalan dan juga pembentukan tisu. Oke. Estrogen dalam kepekatan yang rendah, progesteron akan menyekat hormon FSH dan LH. Oke, pada hari ke-25 hingga 28 dalam garisan ini, kita boleh lihat jika tidak berlaku persenyawaan, korpus luteum akan merosot dan dinding endometrium akan mula merosot. Kalau kamu lihat di sini, haid mula berlaku semula. Jadi untuk soalan dalam peperiksaan, kamu kena tahu macam mana untuk baca graf. Jangan keliru, jangan panik. Yang penting kamu tahu itu konsep yang dalam kita haid perlu lihat pada dinding endometrium dan juga ovary. Hanya 4 sahaja hormon yang terlibat,